Okey, 10.3 kita teruskan dengan normal distribution. Untuk normal, dia hanya bergantung pada dua maklumat je. Dia mesti ada mean, ni, mu. Bukan miau. Mu ni adalah mean. Okey. Jangan silap pula, ini adalah maksudnya normal ni dia mesti ada maklumat mean dan maklumat variance. Ini bergantung kepada soalan. Bergantung kepada soalan, kadang-kadang dia beri dalam bentuk standard deviation. Okey, yang paling penting mesti ada mean, variance ataupun mean, standard deviation. Okey. Jadi normal mesti ada yang ni. Okey. Kemudian kita dah jumpa normal ni, bentuk graf dia adalah okey, sekarang ni kalau kita gunakan table ni sebenarnya nombor-nombor dalam table tu sebenarnya dia menggunakan formula yang ni. Formula yang ni. Okey, bentuk dia macam ni lah. Normal maksud dia kita kena ingat dalam keberangkalan jumlah dia mesti satu. Maka sebelah ni probability dia adalah 0.5. So kita kena ingat ni. Jumlah dia mesti satu. Okey. Jadi kalau kiri 0.5, kanan pun 0.5. Ini dia panggil normal. Okey. Di mana mean, median, mode berada di tengah-tengah. Nilai dia sama. Ini adalah normal distribution. Okey. Okey, kita tengok. Okey, kemudian bila kita nak guna normal table, biasanya soalan dia mesti dalam X. Asalnya data kita ni dalam bentuk X. Tapi dalam kita punya table dia menggunakan Z. Jadi bila kita nak daripada X nak tukar kepada Z, kita mesti gunakan formula ni. Ni formula ni di sekolah dah belajar kan? Ini formula ni maksudnya setiap kali kita jumpa soalan dia mesti bermula data kita dengan X. Dia bukan dengan Z. Jadi bila kita dapat X dalam soalan, jangan terus baca dalam table. Dan tukar kepada Z. Ini untuk normal. Okey. Okey, kita tengok bagaimana kita nak baca table. Okey, table normal table ni dia ada 3 jenis. Kalau kita guna calculator pun dia akan ada 3 jenis. Okey, kita gunakan jenis yang lebih besar dan sama dengan okey, normal ni dia termasuk dalam kategori continuous. Maksud dia okay, ni saya tulis X distributed by normal with mean and variance. Ini termasuk dalam kategori continuous. Maksud dia dalam bentuk real number. Kalau dalam bentuk real number, kalau kita jumpa lebih besar ataupun kita jumpa lebih besar, yang tadi lebih besar sama dengan, ataupun kita jumpa lebih besar je, maka kita boleh gunakan table yang sama. Jadi dalam continuous sama ada sama dengan ada atau tak ada, jawapan dia sama. Kita boleh gunakan table. Tapi kalau binomial Poisson, kita mesti pastikan lebih besar dan sama dengan, baru boleh guna table. 0.3085. Okay. Kita punya table, sebelum kita baca table, seharusnya kita lukis. Yang ini adalah paksi Z. Yang ni tengah-tengah ni 0. Maka yang ke kanan tu nilai yang positif, ke kiri ni nilai Z yang negatif. Jadi sekarang ni 0.5 ada di sini. Dan bila lebih besar, maksud dia semua ni lah. Maka bila kita baca table, maksud dia kawasan yang hijau ni. So, dalam table dia hanya gunakan kawasan sempadan dan ke kanan. Boleh? So ini contoh, terus kita baca pada table. Untuk normal tak payah guna formula, kita baca table je. Kadang-kadang kita akan jumpa Z less than negative 1.86. Yang ni dalam table tak ada. Dalam table dia hanya baca nilai yang positif. Jadi sekarang ni, bila kita lukis, step yang pertama lukis. Lukis, ingat ini adalah Z. Ini adalah Z. Kemudian yang tengah-tengah ni 0. Maka bila negatif, maksudnya negatif 1.86 sebelah kiri. Bila kita ambil less than, maka loretkan sebelah kiri. Ni yang asal lah. Tapi bila kita nak guna table, disebabkan ini adalah simetri ni, maka kita boleh putarkan dia supaya dia berpindah jadi ni. Kalau kita putarkan dia akan berada di sebelah kanan.
nilai dia 1.86. Dan kita lihat ini secara kebetulan sama dengan bacaan dalam table. Ini sama dengan bacaan dalam table. Jadi walaupun soalan minta Z less than negative 1.86, kita akan ambil probability Z more than 1.86. Kita dapat ni bukan kita dengan cara hafal. Kita lukis, mana nampak je negatif kita putarkan supaya nilai Z tu jadi positif. Mana tengok kawasan tu kalau bertemu dengan kita punya table, normal table, terus kita baca 1.86, 1.86, 18 kita ambil 18. Lepas tu kita tengok tambahan 0.06. Jadi kita akan dapat 0.0314, betul? So macam tu. Yes. Boleh? Biasa normal ni kita akan lukis graf. Jadi kalau macam ni, kita lukis dulu. Kita lukis. So kita akan dapat ni adalah 0, yang sebelah kanan ni 2.2. Jadi kawasan dia adalah yang ni. Dalam table, dia tak akan dapat terus kawasan berlurit ni. Dalam table dia baca lebih besar. Jadi kalau kita dapatkan jawapan, maksud dia kita akan ambil tadi kita dah tengok tadi, separuh ni berapa nilai dia? 0.5, betul tak? Yang tadi saya cerita awal tadi. Kalau sebelah je maksud dia 0.5. Kemudian kita boleh ambil bacaan dalam table yang ni. Ni bacaan dalam table ni. Jadi kita boleh ambil 0.5 subtract tu bacaan dalam table untuk nilai 2.2. Okay, jadi kita akan ambil 0.5 tolak dengan bacaan table. Jadi kalau kita guna table 2.2, maksud dia kawasan ni yang kosong ni. Maka kita ambil 0.5 tolak dengan bacaan dalam table. Okay, so kita akan dapat 2.2, baca 2.2, 0.0139. 0.0139. Okay, jadi kamu tolak kan. So kita akan dapat jawapan 0.4861. Juga kita bila nak cari nilai yang ni, kita lukis dulu. Ingat, bila kita lukis, ini adalah Z. Ini adalah Z. Ini adalah Z, yang ni 0. Maka yang sebelah kiri itu adalah negatif 1.96. Maka kawasan berlurit kita yang ni. Tapi bila kita nampak Z tu negatif, kita jangan biarkan dalam keadaan macam tu. So kita balikkan je, kita putarkan. Kita pindahkan dia sebelah kanan. So ni 0, yang ni jadi positif. Kita kena pastikan nilai Z tu mesti positif. Maka kawasan dia di sini. Sama juga bila kita putarkan, dia tak akan sama dengan kita punya table. Jadi kita ulang cara tadi, ambil nilai 0.5, kemudian kita akan ambil bacaan dalam table. So kita akan ambil 0.5 subtract to probability Z more than 1.96. Okay, yang ni sama ada lebih besar dan sama dengan ataupun lebih besar, sama je. Okay, dia tak ada kesan. Jadi untuk soalan yang pertama mudahlah. Yang ni terus kita baca daripada table. Baca daripada dalam. Daripada dalam. Jangan baca daripada luar. Baca daripada dalam, cari 0.3594. 0.3594. 3594. Yes, kita akan dapat bacaan 0.36. Maka itulah jawapan A. Okay, so kita terus rujuk kepada table. Tapi kita baca table tu bukan daripada luar. Kalau luar ni Z. Sekarang ni kita ambil 0.3594 daripada dalam ni. Kamu tengok bacaan dia berapa. Okay, kita dapat 0.36. Betul? 0.36. Dan seterusnya lah. Okey, kemudian yang ni. Okey, kalau less than, kalau contoh soalan less than, ingat dalam table dia tak baca less than, dia baca greater than. Jadi apa yang kita buat, kita akan ambil satu tolak. Kalau less than. Okey, less than. Okey, macam tu lah.
Kalau less than, kita kena ikut logik jugalah. Kalau 0,0985, maksud dia di sini lah. Kita tak boleh andaikan A tu di sini. Kalau A ni di sini, maka bila less than, dia dah lebih daripada 0.5. Kan? Maka tak logik lah A tu berada di sini. Faham? Kalau saya guna syarat ni, sebab A ni ada dua kemungkinan, dia berada kiri ke kanan. Kalau katakan saya andaikan dia berada sebelah kanan lah, ini A. Bila sini A, bila kita guna less than, maka dia dah lebih daripada 0.5 kan. Sedangkan yang ni kurang daripada 0.5. Jadi A tu tak mungkin berada di sini. Jadi kalau tak boleh berada di sini, kita pindah. Mungkin berada di sini. Bila kita check, rupanya betul. Dia berada di sini. Logiklah ini adalah kawasan 0.0985. Jadi sekarang ni, yang ini, kita kena putarkan ke sebelah kanan. Maka dia selari dengan kita punya table. Okey? Maksudnya kita baca table, cari nilai 0.0985. Tengok table, cari nilai 0.0985. Dan ingat jawapan akhir dia, itu untuk nilai negatif A. Negatif A. Jadi jawapan dia adalah negatif 1.29. Yang ni kena hati-hati. Sebab dalam soalan, biasanya A ni sebelah kanan. Tapi kena ikut logik juga. Kalau ambil sebelah kanan, dah lebih pada 0.5. So salah. Jadi A asalnya macam ni. Ini graf kita yang asal. Bila nak baca table, kena putar ke sebelah kanan. Bila putar sebelah kanan, daripada positif, dia akan jadi negatif lah. Okey? Ada masalah? Graf asal kita di sini. Ni, graf asal. Bila nak guna table, terpaksa putarkan. Okey. Dalam soalan nanti, kalau normal, soalan mesti sebut. Ini adalah normal distribution. Itu satu. Biasa dalam exam memang disebut normal distribution. Kalau katakan tak sebut, kamu kena tengok maklumat. Ingat kalau normal, dia mesti ada dua maklumat. Mean dan variance. Jumpa soalan? Dua kan? Okey. Maksud dia, dalam soalan mesti sebut mean, dalam soalan mesti sebut variance. Kadang-kadang soalan diguna standard deviation. Okay. Jadi kalau ada maklumat dua ni, maka memang sah ini adalah soalan normal distribution. Okay. Okay. Jadi kalau kita ikut maklumat ni, maksud dia X distribute by normal, mean 60. Ini kalau kamu nak tulis macam ni. Kalau tak nak, tak apa. Okay. Ini cara penulisan X distribute by normal with mean and variance. Kalau tak nak tulis macam ni, tak apa. Kamu senaraikan aja. Mean berapa, kamu senaraikan. Mu 60 dan standard deviation kita adalah 5. Kalau tak nak tulis ni, kamu tulis yang ni pun dah cukup. Yang penting kita faham lah. Kita perlukan mean, kita perlukan standard deviation. Okey, kemudian sekarang ni, determine the Z values of two student. Okey, sekarang ni, kita maklumat kita adalah 50 dan 70. Itu adalah nilai X. Maksudnya kita bukan dapat maklumat terus tukar kepada Z. Sebab kalau kita andaikan yang ini adalah Z, dalam table mana ada 50. Paling tinggi 4. Okay, maknanya ini kena tukar. Cara nak tukar gunakan formula Z equals to X subtract to mean divided by standard deviation. Bukan guna variance, standard deviation. Sebab guna sigma ni. Okay. Asalnya adalah nilai X. Maka gunakan formula Z. Z mana tadi formula? Z equals to X subtract to mean divided by sigma. Jadi sebelah kiri ni kita akan ambil 50. 50 ni adalah soalan. Yang X tu dia berubah mengikut soalan. Maksudnya kalau yang sebelah kiri ni 50. So ini adalah X. Kalau sebelah kanan X dia 70. Ikut soalan. Okay. Yang mean ni kekal. Mean ikut maklumat. Kita ada 60. So letak mean X tolak mean divided by standard deviation. Okay. Standard deviation. Jadi jangan ambil 25. Kena ambil 5. Sebab formula kita adalah standard deviation. Ini hati-hati ni. Kadang-kadang soalan kejap guna variance, kejap guna standard deviation.
Okay. X tukar kepada Z, sebelah kanan pun sama. X subtract to mean divided by standard deviation. Okay, maka kita akan dapat yang ni lah. Okay. Seloknya bila kita dapat Z di antara, kita kena lukis. Okay, ingat kita punya yang ni Z, yang tengah-tengah ni 0. So 2 ni sebelah kanan dan negatif 2 sebelah kiri. Maksud dia kawasan kita yang ni. Okey, kita tengok nota ni. Ini kamu salin nota ni. Kalau kita jumpa nilai, saya ambil contoh ya. Negatif. Ni contoh je ni. Betul ya. Jadi kalau kita nampak nilai Z tu di antara, between, maka kita akan ambil satu tolak. Satu tolak. Ini kita nampak negatif kan? Kita positif kan? Boleh? Kalau kita nampak nilai tu di antara, maka kita akan ambil satu tolak. Nilai positif satu, satu lagi nilai positif 3. Jadi yang ni guna table, ni pun guna table. Yang penting satu tolak. Kalau katakan dua-dua positif, contoh. Ni contoh ni. Dua-dua positif. Tadi kita ada kiri kanan. Negatif, positif. Kalau dua-dua positif. Kalau dua-dua positif, kita akan ambil bacaan kiri tolak kanan. Kamu kena baca table. Z lebih besar daripada 1, tolak dengan Z lebih besar daripada 3. Ini kamu kena hafal. Untuk normal, kalau di antara dua-dua positif, ambil kiri tolak kanan. Ni kalau kita gambarkan dalam bentuk graf, kenapa kena ambil kiri tolak kanan? Sebab ni 1, yang ni 3. Sama macam tadilah, kita akan ambil bacaan 1, tolak bacaan 3. Dapatlah kuasa yang melurik. Jadi 1 tolak kanan 3. Okey. Salin nota ni. Jadi untuk jawab soalan ni, dia ada negatif dan positif, kan? Maka kita akan buat macam ni. So kita akan ambil, saya gunakan nota nombor 1. Maka 1 tolak probability Z more than 2. Sepatutnya negatif 2. Tapi kita ambil bacaan positif. Tolak dengan, ataupun dia sama dengan 1 tolak 2 kali PZ greater than 2. Okay. So nombor 1 dan 2 dah salin belum? Sudah? Boleh saya padam? Kita tengok jawapan dia. So dia asalnya 1 tolak PZ greater than 2, tolak lagi PZ greater than 2. So dapat konsumen 9544. Z sama dengan X tolak min divided by standard deviation. Okay. Ini gunakan Z X tolak mu divided by sigma. Okay, so sebelah kiri ni, yang pertama ini bergantung kepada soalan X. Okay, yang ni adalah min. Ingat dalam exam soalan normal ni mesti sebut normal distribution. Okay. Kalau kita tak pasti normal ke tidak ni, kita mesti ada maklumat min 1, standard deviation 1. Okay. Jadi memang sah ini yang normal. Okay. Jadi sekarang ni okay, sekarang ni kita punya min 1.5. Standard deviation kita 400 gram. Kalau kita tengok soalan ni, semua dia bincang dalam bentuk kilogram. Jadi standard deviation ni kena tukar. Jangan baca 400, kita kena baca 0.4. So hati dengan soalan ni, tengok dia bincang apa. Kalau bercampur kilogram dan gram, tengok kebanyakan soalan dia bincang apa. Kalau kilogram, maka standard deviation pun kena tukar. Jadi 0.4 lah. Okey,
soalan tadi nak tanya apa? More than 1.2. Okay. So ingat, ini adalah 1.2 tu jangan terus baca table, cari 1.2. Salah lah. Ini adalah maklumat X. Ingat, data kita asalnya X, bukannya Z. So kita tukar kepada Z gunakan formula. Ingat, kita gunakan formula. Formula tadi adalah Z equals to X subset to mean divided by sigma. Sigma ni ingat, ini adalah standard deviation. Okay, so yang pertama ni bergantung kepada soalan. Dia akan berubah-ubah. Kalau ikut sini 1.2 lah. Kemudian mean ikut maklumat. Mean adalah 1.5. Dan bila kita bagi, pastikan standard deviation. Kalau soalan tu bagi variance, kena buat square root. Untuk yang kat sini kita gunakan 0.4. Okay, so dapat. Bila kita nampak je Z tu nilai negatif, maka tak boleh gunakan table terus. Kita ubah berdasarkan lukis graf. Melukis graf dan 0.75. Inilah, ingat yang ini adalah Z. Ini adalah paksi Z. Yang nombor-nombor ni tak payah tulis. Ni tak payah. Ni tak payah. Ni kita abaikan. Kita fokuskan kepada Z je. 0. Kemudian negatif 0.75. 0.75 mestilah sebelah kiri. Okey, kemudian kita tengok. Kalau guna simbol lebih besar, maksud dia kita akan lurus sebelah kanan lah. Lurus sebelah kanan. Masalahnya kalau nak baca table mana boleh lebih daripada 0.5. Jadi kita putarkan dia. Kalau saya pindahkan, sebenarnya dia akan jadi 0. Setiap kali nampak nilai Z yang negatif, kita kena putarkan. Dan kuasan di sini. Okey, kita nampak bila kita baca table, kita akan dapat nilai yang kosong ni. Maka semua sekali, berapa nilai kebarangkalian dia? 1. Jadi mesti guna 1 tolak nilai probability. Kan berjaya tu. Selepas teknikal, Sri. Okey, so kita akan dapat macam tu lah. Jadi kita akan ambil 1 tolak PZ greater than 0.75. So itulah jawapannya. Jadi kamu tengoklah soalan tu. Ni maksud dia nilai percentage je. 0.1. Apa maklumat dalam soalan? Percentage. Maknanya kalau dalam bentuk percentage, kita tukar kepada 0.1. Okey, yang ini sama macam tadi lah. Okey, kalau kita nak guna table, ini adalah nilai ni, nilai 0.1. Nilai 0.1. Jadi kita baca table, baca daripada dalam. Daripada dalam ni, cari 0.1. Ada tak? Tapi kita kena tukar dulu Tukar dulu, yes. Tukar dulu. Betul tak bacaan dia 1.28? 28. Macam 28, antara 281 dan 282. Tengoklah mana yang paling hampir. Okey, jadi kalau kita gunakan table yang biasa tu, kita akan dapat bacaan 1.282. Betul? 282. Okey. Ataupun katakan saya nak juga nombor dia macam tu. 1.2816. Maka cuba kamu tengok muka surat terakhir sekali. Muka surat terakhir ada satu lagi table. Ada satu lagi table. Okey, sekarang ni yang alpha tu yang ni lah. Kebarangkalian kawasan melurik ni. Jadi kamu cari 0.1, cari alpha 0.1. Yes, kita dapat nilai Z 1.2816. Nampak? Jadi kalau kita dapatkan nilai yang tepat, kita boleh refer pada table yang kedua.
Okay? Tapi kita kena tahu nilai keberangkalian. Kena ada alpha ni. Refer 0.1, tengok bacaan Z ni. Bacaan Z dia adalah 1.2816. Kalau kita tak guna table yang kedua, gunakan table yang pertama, kita akan dapat 1.282 je. Itu dalam exam diterima. Sama je. Okay? Soalan nak dapatkan nilai A. So ingat, yang ini, ni selepas kita tukar. Samakan dengan 1.286. Samakan, tujuan dia nak cari A tu berapa. Okay, dalam soalan exam, biasa dia suka cari yang macam ni lah. Okay. Jadi jangan terus baca table 1.2816 terus samakan dengan A. Salah. Sebab yang A ni untuk nilai X. Sedangkan dalam table tu dia baca Z. So mesti gunakan maklumat ni. Okey, ini maknanya tukar kepada Z. Okey, dari segi penulisan, bila kita guna satu tolak, maka kita kena ambil kira dua simbol ni, lebih kecil dan satu lagi non equal. Kan? Bila kita guna satu tolak, tukarkan ini kecil besar. Non equal sepatutnya ada equal. Walaupun dalam continuous sama dengan ke ataupun tak ada, jawapan dia sama. Kita masih boleh guna table. Tapi dari segi penulisan yang lebih tepat mesti lebih besar dan sama dengan. Okay. Distribution approximation. Maksud dia, kalau kita jumpa soalan, kita ingat balik, dalam binomial, ni kalau kita sambung balik cerita binomial. Kalau binomial, kalau kita refer pada table, N paling tinggi berapa? N paling tinggi berapa? Kalau dalam binomial. Yang kita boleh guna table. Paling tinggi adalah 50, betul? Okay, paling tinggi 50. Jadi kalau kita jumpa N tu lebih daripada 50. Kalau lebih daripada 50, katakan N tu 100. Boleh tak kita guna table? Tak boleh. Maka kita boleh ubah pengiraan kepada normal. Kita boleh tukar kepada pengiraan normal. Boleh. Tapi dengan syarat N lebih besar pada 50 dan P ni lebih besar daripada 0.3. Tapi yang paling penting syarat dia N lebih besar pada 50. Nampak je lebih 50, kita boleh tukar kepada pengiraan normal. Macam itulah. Syarat N greater than 50. Ini syarat pertama. Yang lain ni tambahan. Okay. Nampak je greater than 50, terus tukar pengiraan kepada normal. Dalam normal kita perlukan mean. Kan kita dah belajar kalau kita ada binomial, nak cari mean macam mana? Kalau kita dah belajar binomial, nak cari mean. N darab P. Kan? Kemudian kita perlukan variance. NPQ. Okay? Jadi kita boleh tukar, binomial boleh tukar kepada normal. Tetapi kita kena ingat, binomial ni adalah discrete. Sedangkan normal ni adalah continuous. Data tak sama. Bila tak sama, kita kena buat CC. Apa pula CC tu? Yes, continuity correction. Sebab bila data kita tak sama, discrete dengan continuous, tak sama, maka kita sebelum kita jawab tu kita kena buat dulu continuity correction. Continuity correction ni dia mudah je. Dia hanya menggunakan plus minus 0.5. Ni CC ni dia hanya menggunakan plus minus 0.5. Ini untuk CC yang kita gunakan plus minus 0.5. Okey, yang pertama, kalau katakan kita ada asalnya soalan binomial ni, dia di antara 2 dan 5, contoh 5. Contoh. Maka kalau kita nak buat CC, maksud dia kalau saya nak tukar kepada pengiraan normal,
soalan ni kena ubah sikit. Maksudnya kita jangan baca nilai 2 dan 5. Kita kena ambil. Kalau katakan lebih kecil dan sama dengan maka sebelah kanan tambah 0.5, sebelah kiri tolak 0.5. Boleh ingat? Saja ya. Boleh? Maka lebih besar tolak, lebih kecil tambah. Apa yang itu? Lebih besar tolak, lebih kecil tambah. Ini untuk kes sama dengan. Maka nanti bila kita nak tukar kepada Z, kita tukar berdasarkan nombor ni. Selepas kita buat quantitative correction. Okay. Yang kedua. Katakan soalan binomial, dia bermula dengan 2 dan 5, tetapi dia tak ada sama dengan. Maka kalau kita nak buat CC ataupun quantitative correction ni, kita buat terbalik daripada yang asal ni. Maksudnya, kalau jumpa less than, maka kita tolak 4.5. Yang ni tambah. So, apa dua ni? Maksudnya yang pertama, kalau kita jumpa lebih kecil dan sama dengan, maka tambah. Lebih besar dan sama dengan, tolak. Macam mana saya nak tukar warna ni? Kalau tukar warna, okey. Maksudnya yang ni, kalau lebih kecil, tambah 0.5. Kalau lebih besar, tolak 0.5. Tapi kalau tak ada sama dengan, terbalik. Lebih kecil, tambah. Lebih kecil, tolak. Lebih besar, tambah. Nota macam ni lah kan? Ni kalau kamu rajin apalah. Tapi kamu ambil yang E dan F je. E dan F je. Yang saya cerita tadi. Yang ni ada tak? Okey, ni contoh Okey, sekarang ni soalan ni asalnya adalah binomial. Tetapi kita tengok N dia. N dia lebih daripada 50. N ni syarat dia pertama kalau katakan binomial ni lebih daripada 50, maka memang sah kita akan tukar kepada pengiraan tu tukar. Soalan kekal. Boleh tukar kepada pengiraan normal. Okey? Jadi sekarang ni soalan ni, katakan ni soalan ni kan. Maka jangan terus jawab. Jangan terus tukar kepada Z. 50 tolak min bagi dengan standard deviation. Kena buat CC dulu. Sebab data kita ni tak sama. Binomialnya discrete. Normal adalah continuous. Tak sama. Jadi mesti proses CC dulu. Kalau lebih kecil dan sama dengan tadi, kena tambah 0.5 ke kena tolak? Yang tadi. Ya betul. Lebih kecil dan sama dengan? Bagus. Cepat insaf dia. Okay, so tambah So itu yang kena apa tadi? Bila dah sampai sini, barulah tukar kepada Z. Z kurang daripada 50.5 tolak min. Okey, bagaimana nak kira min? N darab P. Kalau N darab P berapa? Macam 60, betul? Kemudian kalau nak kira variance, NPQ. 200 darab 0.3 darab 0.7. 40? 42 saya percayalah 42. So tolak 60 divide by, ingat dalam kita punya ni nak convert Z ni, kita mesti guna standard deviation. Okay, so macam tu. Macam tu lah. Okay. Ni tadi kita dah buat sisi kan? Ni adalah sisi ni. Maksudnya kalau nampak lebih kecil dan sama dengan, tambah 0.5. Hafal yang nota saya yang dua tadi. Kemudian gunakan formula Z. So yang ni kita akan proses macam kita belajar tadi. 0.0708. Sebelah kanan nak tambah ke tolak? Sebelah kanan. Kita mesti tambah, ingat nota saya tadi yang pertama. Kalau lebih kecil dan sama dengan, tambah.
sebelah kanan tambah, sebelah kiri tolak. So kamu proses, kamu akan dapat ini lah. Okay, step 3. Sekarang ni sebelah kiri lebih besar, tapi tak ada sama dengan. Kalau kita refer pada nota tadi, kalau lebih besar tak ada sama dengan, lebih besar je. Kita nak tolak ke tambah? Tambah kan? So tengok nota hari tadi. So ambil 66.5. Kalau lebih kecil dan sama dengan? Betul, lebih kecil dan sama dengan? Tambah, nampak? 76.5. Ini semua ni kamu rujuk kepada nota saya yang dua tadi. Masa bila tambah, masa bila tolak. Okay. Kemudian baru tukar kepada Z. So kita akan dapat jawapan konsumen 1533. Okay, dah snap. Jadi sebenarnya bab 10 sampai sini je. Dah habis. Jadi minggu depan kita hanya ulang kaji je. Okay. Jadi binomial, asalnya soalan binomial, tukar kepada normal kalau n dia lebih daripada 50. Maka tukar pengiraan kepada normal. Soalan dia asalnya bukan normal. Dia masih binomial. Cuma disebabkan bila lebih 50, tak boleh nak kira. Nak guna table pun tak boleh. Jadi mesti guna tukar pengiraan kepada normal.